Itu dia panggil kemanusiaan. Jadi Imam Ghazali beritahu tak cara kita nak bergaul ni, apa dia kita kena percaya kepada sesama kita ni, saling percaya lah. Banyak kes dah kita dengar berlaku keluar geh bahaya lah. Itu saling bantu, saling jujur dan terbuka lah. Kita ada sifat jujur dan terbuka kerana kita ni sentiasa dipantau oleh Allah Ta'ala melalui malaikatnya, ada kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Saling bertolak ansur. Ada macam di negara barat dah, yang dia orang kata di London sana, belah sana, naik kereta ni, kalau kita pergi segini nak potong, dia akan slow lah, tekan minyak lah. Kita tengok ni segini kereta kecil je, tekan minyak pula, kereta depan datang pula. Ini lah bahaya lah. Ada jalan kita pula kadang-kadang berselisih pula, kena belah-belah jalan tu dan jangan main. Naik turun kalau jalan lalu. Ingat kan tak turun tak, naik turun tu. Itu maknanya kita kena selalu jujur dan terbuka. Sering juga bertolak ansur dan sering menepati janji. Ada janji-janji kena tepati supaya segala kehidupan kita berjalan dengan baik dan menghargai, saling menghargai. Apa saja orang buat kita kena hargai. Jangan kita kutuk dia, jangan kita hina dia dah. Nanti dia akan jadi tersinggung. Dia tersinggung, itu benda yang Allah Ta'ala tidak redha. Ini tuan-tuan, sifat kemanusiaan yang ada hari ini semakin terhakis. Yang ke-8, pengetahuan semakin tinggi dan luas, tetapi adab pula semakin tidak terkawal. Termasuklah adab tadi, boleh berkerti lah. Sebab itu orang dulu dia belajar tata ayat dah, untuk mengajar kita macam mana budi pekerti, akhlak ni. Kadang-kadang masyarakat kita dah semakin lupa dah, sibuk dalam mengajar kecemalangan. Rupanya kita tinggal akhlak yang baik. Tuan-tuan cuba tengok sejarah orang-orang besar sekarang, banyak mereka ni mengulang di maktab adabi dulu. Mereka tak dapat nafas semalam, tapi dia ulang balik di maktab adabi, di situlah mereka naik balik. Tapi kadang-kadang kita mencari kecemalangan, tengok perangai seorang-seorang jadi lain macam. Ini benda yang dibimbangi lah. Kerana ramai kita tengok bila dah cemerlang berjaya, akhirnya dia mengkhianati amanah yang diperintahkan. Kerana sifat-sifat itu dia buangkan, sifat akhlak yang ada pada diri kita, masih nak mengejar kemajuan. Jepun dah membuat cara ni dah. Rupanya ramai yang bunuh diri. Mereka nak kejar kemajuan, akhirnya mereka tengok ada mak dia di rumah tak ada orang jaga, ada ayah dia di rumah tak ada jaga, kerja kena pergi. Akhirnya dia tak boleh nak kerja, ambil plastik, dia tungkuk dengan kepala dia, ikat, mati. Tapi kita orang Islam, kita ada Tuhan dah. Apa saja kita buat mesti bersalurkan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala ni Maha berkuasa, segala perkara berlaku tu ada hikmahnya. Seperti mana saya dah cerita dulu hikmah seorang raja dengan pembantu dia. Seorang raja dengan pembantu dia pergi memburu pula. Bila pergi memburu, sebelum pergi memburu dia pergi jalan rumah kawan dia dulu. Kawan dia tengah mencuci senapang. Bila cuci senapang, rupanya tak sedar senapang tu ada peluru. Kaki dia pula duduk kat hujung senapang, terpetik, terkena ke jari dia, hilang satu. Itu cerita orang dulu kan. Bila hilang satu tu, dia marah lah kawan dia, penjarakan kawan tu. Dia raja, penjara. Tapi dia masih lagi minat memburu. Dia keluar seorang-seorang buru, keluar naik kuda sampai lautan. Rupanya di lautan tu ada pemburu orang juga. Nampak raja, dia tak kenal raja tak? Nampak ini mangsa kita ni, laut tu. Tangkap. Tangkap, dia tengok daging semua bagus. Mesti sedap ni tak? Dia tangkap daging kijang rusa pun, dia makan daun-daunnya. Ini nasi minyak makan. Murtabak raja makan. Murtabak pun
Martabak apa? Mengkasar makan. Macam-macam. Mi lidi makan. Jadi lagi sedap. Dia bubuh dah minyak kunyit garam punya. Tengok kuduh dah risa. Dia kata sial. Rupanya orang ni walaupun makan itu, dia macam korban juga. Tengok ada cacat dalam tali buat korban. Lepas kerja ni. Boleh lepas mengelupur dia cari kawan dia tadi atau ke tembok kan. Keluarkan dia daripada penjara. Dia menolong kawannya. Kalau dia tak tembok tadi, kau habis dah kena barbecue lah. Kena panggang lah. Kawan tu keluar, kenapa tu aku? Awak ni menyelamatkan kawan. Kata dia, nasib baik saya tak pergi. Kalau saya pergi, saya sempurna. Saya lah kena barbecue ya. Mesejnya apa tuan-tuan? Ada benda, sesuatu berlaku, hikmah dan sebalik itu. Masa tu kita tak tahulah, marah lah. Nanti di hujung ni, apatah lagi di alam akhirat. Di alam akhirat nanti mengelupur kita tuan-tuan. Sebab itu Allah suruh kita atas dunia ni muhasabah sentiasa. Datang corona, datang umur bersara, datang orang muflis, semua tu ada pengajaran kepada kita supaya kita kembali kepada jalan yang sebenar, ada landasan yang Allah Ta'ala aturkan kepada kita. Tuan-tuan tengok daripada mula kita hidup, alam roh, kemudian rahim ibu, kemudian dunia, kemudian alam barzah, padang mahsyar, titian syirak, mizan, telaga kausar. Berapa lama, berbanyak tapisan tu, barulah akhirnya selepas titian syirak tu, barulah kita sama ada ke syurga ataupun neraka. Kenapa tuan-tuan? Baik begitu detail, sebab Allah Ta'ala nak balas kita dengan seadil-adilnya. Bukan pandang daripada mata zahir kita. Tengok mata zahir kita semua hebat ke? Tapi di belakang dia rupanya di sebaliknya. Sebab itu kita ibadah-ibadah sunat ni memang dia suruh kita rahsiakan. Afdalnya sembahyang di rumah. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita dengan Allah Ta'ala. Yang fardu memang digalakkan di masjid. Yang fardu memang digalakkan di masjid. Sehingga Nabi sebut dalam sebuah hadis, laqad hammamtu walazi nafsi biadihi. Nabi bersumpah, kalau boleh dia kata nak suruh satu orang jadi imam, Nabi nak keluar ke rumah-rumah, nak bakar rumah-rumah orang yang tak datang masjid. Bila bakar tuan-tuan, benda besar lah. Ancaman bunuh tu. Tetapi Nabi tak buat kerana di sana ada kanak-kanak dan wanita. Jadi kita disuruh, itu yang fardu. Tapi yang sunat-sunat, disuruh kita membuatnya di tempat kita masing-masing. Kecuali ba'diyah qabliyah ni tak boleh lah. Macam saya berkontan nak buat ba'diyah ni kan lepas balik rumah, mana boleh. Kita mengetih dulu kedai. Bila mengetih kan nampak pula pelayan awal pula nak jadi sembahyang macam mana. Itu contoh lah. Begitu juga nak ba'diyah di rumah, tak ada nak berkontan. Orang dah sembahyang lah, mengikut kesesuaian. Nabi buat rumah sebab rumah dia sebelah je. Kita rumah jauh pula. Kecuali orang dekat-dekat. Dekat-dekat dia pun dia akan balik rumah tu. Dia menyimpang harta tu. Adalah tempat dia pergi tu pula. Tak balik-balik orang tua ni pula. Rupanya dia mengetai dulu mana-mana pula. Ini benda-benda yang katakan manusia semakin ramai tetapi rasa kemanusiaan semakin menipis. Yang ke-8, pengetahuan semakin tinggi dan luas tetapi adab semakin tidak terkawal. Kita sebutlah. Yang ke-9, kita mempunyai ramai kawan di dunia yang ada ni, tetapi sayang kita tidak mempunyai kawan yang sejati. Banyak kawan yang datang nak melabur apa gitu. Kenapa? Jual ubat. Ubat tu kalau tentu lagi boleh sembuh. Ubat ni dia penyebab yang penentunya Allah Ta'ala. Kalau ubat tak tahu ubat siapa dia ubat pula. Harga pula bapak mahalnya. Beritahu kita jual madu tak tahulah original tidak. Kita mana tahu siapa dia yang cari madu ni. Katanya beli kat Indonesia, bapak jauh lah. Dekat Temeluk ada madu. Ustaz Derih tu, adik dia memang panjat pokok madu pula, cari madu sendiri, memang tahu original. Ini beli Indonesia, bapak jauh ni, import dari Malaysia.
Tengok mana cari lain macam, tulis original. Ada. Itu sahabat tu bukan betul-betul kan Allah. Sebab itu kalau duniawi ni terbakar-bakar. Sebab itu kisah Nabi Isa dengan orang Yahudi tidak sahal dunia ni. Kisah dia dengan orang Yahudi semasa hayatnya tu. Jalan-jalan orang Yahudi nak numpang dia berjalan. Dia bawa bekal 3 ketul roti untuk dia bermusafir. Sebab orang Yahudi nak numpang dia pun bawa lah 3 ketul roti. Dia 2 orang je. Jalan, duduk jalan mungkin nak naik unta lah, ataupun nak kulit. Sampai masa rehat berhenti lah. Nak makan waktu tu tengok-tengok tinggal 2. Bila 2, mana ada orang lain? Tak, dia dengan Yahudi je. Tanya Yahudi tu mana selagi? Tak tahu apa dia ambil. Pelik lah, padahal dia 2 orang je. Bila tak tahu Nabi Isa pun kata tak apalah, tak tahu macam mana. Mana ada kamera CCTV mana tu. Jalan. Itu katanya jumpa macam-macam dia lah. Antaranya jumpa pelanduk. Dia semelih ke pelanduk tu. Lepas semelih, pelanduk tu hidup jalan tu. Yahudi kata pelik pelanduk ni. Tadi nak semelih mati tiba boleh jalan. Pelik kata. Nabi Isa kata awak jangan pelik lah. Roti kita tadi hilang, awak tak pelik. Kita 2 orang je. Kan? Dia pun senyap, terkena atas kepala dia. Jalan lagi. Sampai ke Tanjung Selangor. Sinilah kan. Tengok ada sungai. Jambatan tak ada lagi. Dia pegang Yahudi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tahi. Boleh lalu tahi. Oi, Yahudi tu. Luar biasa ni. Pelik sungguh. Tahi lalu. Mukjizat lah. Nabi Isa kata roti hilang ni. Tak pelik ke? Kena lagi dah. Senyap lah. Sehinggalah jalan-jalan jumpa 3 ketul batu. Dia takdir batu tu jadi emas. Bila jadi emas 3 ketul, Nabi Isa beritahu yang satu ni untuk kau, satu untuk aku. Satu lagi siapa punya? Satu lagi yang ambil roti tadi, kawal ambil. Barulah mengaku. Yahudi tu mengaku. Bila mengaku dah, Nabi Isa tinggal. Siapa tinggal? Orang ni tak boleh percaya. Tinggal. Bila tinggal, masa tu mana ada krem apa? Tak. Emas tu berat. Duduk melengong duduk. Rupanya perampok lah tak. Kan. Geng-geng pun ni perampok. 3 orang perampok pula. Dia bunuh lah. Orang tadi Yahudi mati. Mati. Emas 3 ketul. Orang 3 orang. Nak angkat pula tak larat. Dia duduk dalam menyandar tu. Duduk menyandar ni. Jadi orang kaya lah kita lepas ni. Lapar. Bila lapar, seorang pergi beli makanan dekat kedai kat situ. Kedai apa? Nasi daun pisang. Daging daun pisang. Beli. Pergi beli. Lapar lah. Duduk bincang-bincang punya lama. Rupanya bila pergi beli makanan tu, hak 2 orang tadi, dia terfikir, kita bunuh orang tu bawa makanan, kita tikar ni. Kita dapat 1,5 orang. Emas ni. Yang makan tadi, yang beli tadi, tengah-tengah bungkus tu, teringat dia. Kau makan dulu lah. Hak 2 lagi ni, kau buah racun. Hak bungkus ni lah. Siap buah racun lah. Sampai saja dekat tu, geng dia tikar dia, matilah. Lepas tu, orang ni lapar makan pula nasi tadi. Racun dah rupanya, mati semua sekali. Tuan-tuan, mesej apa? Dunia ni tetap begitu saja. Yang matinya manusia. Mat ni tak gerak. Perampok tu 3 mati, mana tak gerak lagi. Nabi Isa datang balik lalu dia berkhutbah. Dia kata inilah keadaan di dunia ni. Manusia mengejar, berebut, bersaing nakkan dapat dunia, tapi semua ditinggalkan. Yang paling takut di alam akhirat nanti. Dia akan cek balik kita. Ini yang dikatakan ramai manusia dunia ni, tapi nak cari kawan sejati itu susah. Yang ke-10, jenis minuman semakin banyak jenisnya. Macam-macam dah. Air kelapa, air tebu, air temikai, air ketong. Air ketong tu lain belum. Macam-macam jenis air lah. Air ketong ni bagus kan. Kalau setakat minum secawan setengah pagi, malam. Tapi kalau minum 1 jam tak balik lah.
1 jam minum. Mana dia orang tua ni tak balik-balik, dia tak jumpa jalan balik. Tapi kalau setakat secawan tuan minum, badan kita ni kuat. Kata orang, saya pun tak jumpa sangat air tu. Minum secawan, kita pergi kebun pukul 12 tu tak letih lagi. Nak mencangkur melebas. Air Khamis kita minum sikit, malah garam tuan-tuan. Tak sedar janak 10 orang. Dah kata orang dulu sebab dia original tuan. Cuma hari ni orang salah dicampur macam-macam. Sebab itu benda ni terkawal. Di kapal kamu kita minum ada je air botol, tak air untuk minum. Setengah cawan-cawan. Ini tengok siap 1 jam bungkus lagi. Minggu depan meninggal, pecah jantung. Itu minuman berbagai-bagai jenis, minumannya semakin banyak jenisnya, tetapi air bersih pula semakin kurang. Di Lembah Kelang tu berapa hari tu air tak ada. Habis turun ke daripada Kuala Lumpur, turun ke Tanjung Lumpur atas sepat tu tuan, penuh orang. Rupanya di Kuala Lumpur air tak ada. Dah. Maknanya berapa lama selama ni air kilang tu hala ketadahan sungai, paip air orang belah sana. Patut kita pergi sana minum air lain macam dia. Dah lama dah kilang tu. Oleh kerana terlalu kronik, akhirnya tutup. Kat bawah duli yang tak agung kita ambil tindakan yang sekeras-keras. Ni air juga. Bayangkan sampai itu kita bila air ni dah benda yang paling utama kali. Kita tak ada makanan tak apa, ada air je. Tapi bila air tercemar, bayangkan. Sebab itu dunia kita ini semakin hari semakin membimbangkan kerana air banyak tercemar. Bila berlaku PKP baru-baru ni 3 bulan, katanya air sungai pun jadi elok balik. Landasan ozon di langit pun jadi elok. Udara pun alam sekitar jadi bersih. Sebab orang tak keluar lagi. Kereta semua senyap lagi. Rupanya Allah suruh stop sejak dunia ni pergerakan dia, rupanya boleh pulih balik. Itu orang kata lepas ni naik unta pula, cukuplah naik kereta. Lambatlah sampai Kuala Lumpur pula. Hari nak sampai Kuala Lumpur, sampai kemarin mengamuk pula unta tu. Balik sajalah kita. Ini jenis minuman semakin banyak jenisnya, tetapi air bersih pula semakin kurang. Fenomena alam. Yang ke-11, jam tangan kita berbagai-bagai jenama, tetapi kita tidak pernah menempati masa. Ini kita malu dengan orang Jepun kan. Orang Jepun, Masya Allah, ramai yang kita dengar orang pergi ke sana. Tengok dia punya kereta api, bas semua on time. Kadang-kadang dia panggil orang kita ni kursus sana. Rupanya bapak lambatnya. Kita lambat setengah jam, 10 minit dah. Rupanya Jepun sangat jaga masa. Kita saja baca wal asri lah. Rupanya kita tak dapat nak mempraktikkan. Tak ingat lagi masa saya BTN tu, lambat 5 minit je. Dia punya pesara tu hempah meja ni, dia ketuk meja. Dia kata 5 minit ni dunia ni boleh meletup. Dah pemain lah. Rupanya korupsi habis lepas tu. Biar betul-betul. Sebab Allah Ta'ala dah beritahu dah, demi masa sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solat, kecuali orang beriman, orang beramal soleh, orang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan yang keempat berpesan-pesan dengan kesabaran. Itu jam. Sebab itu nama kiamat pun dah panggil yang besar. Hari kiamat, masa. Kita ni sentiasa dikejar oleh masa. Tuan-tuan tengok, kita punya masa ni bergerak dah. Semakin hari semakin kurang, umur kita semakin kurang. Meninggal berapa ramai, tengok yang ICU nya yang terlantar. Tapi kita Alhamdulillah masih sihat. Alhamdulillah. Masa kita tak tahu pula masa kita macam mana. Yang ke-12, ilmu semakin tersebar. Ilmu semakin tersebar, tetapi kita tidak pernah ilmu semakin tersebar, tetapi fikiran pula semakin sempit. Fikiran kita ni tak berkembang. Ilmu macam-macam. Ni live sebagainya dah.
Tapi kita tak dapat nak menghayati ilmu tu. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Taala faham agama, kebaikan, siapa-siapa yang nak diberi kebaikan, dia difahamkan tentang hak agama. Sedekah contoh, kita memang sayang sedekah, tapi bila kita faham itu sedekah, kita akan beri. Banyak saya dengar orang beri sedekah yang hebat-hebat. Yang paling terkemuka sekarang ni Ebek Liu, dia punya sedekah, takut kita tengok dia. Dia serta-merta. Begitu juga yang lain-lain yang kita tak tahu pula. Orang ni sponsor mikrofon, orang ni sponsor kapet. Sebab itu kalau kita buat benda kewajikan, ramai saja orang bantu, sebab mereka nak menumpang pahala. Itu ilmu semakin sebar, tetapi fikiran pula semakin sempit. Kadang-kadang emosi, marah pula. Sebab itu saya kadang-kadang dengar daripada luar ni tak? Kalau anak-anak kita, anak murid kita lemah-lemah, jangan marah dia. Itu saya bila mengajar kuliah ni, ada belajar, dia nampak lain. Padahal dulu dia lemahnya. Rupanya dia kata, "Ustaz sekarang belajar sedap ni. Barakah." Dia lain macam lah dia. Dia tengok dia over pula. Rupanya sampai masa dia terbuka, tuan-tuan. Pintu hati kita tu, belajar, dia nak belajar bersungguh-sungguh. Itu maknanya ilmu ni jangan kita sampai sempit kan. Tak tengok orang ni lemah, awak berhentilah sekolah. Jangan tuan-tuan. Sebab saya sebut tadi, berapa ramai orang besar-besar dulu dia gagal SPM, dia masuk Maktab Arabi, kemudian dia jadi cemerlang sehingga dia memegang jawatan besar-besar. 13. Pembelajaran semakin mudah tetapi guru tidak lagi dihargai. Ada yang kena tumbuk, kena belajar, berdarah muka kawan tu. Sekarang ni budak-budak jangan main, badan dia tulang bersiwat dawai. Dia bukan tengok sangat benda-benda hormat, dia tengok YouTube dah, tengok orang luar sana belak filem. Ini pembelajaran semakin mudah tetapi guru tidak dihargai. Sebab banyak panggil pakar-pakar motivasi, dia terlupa yang guru dia ngajar hari-hari. Saya ingat tu panggil guru bahasa Inggeris RM50 bayar sekepala. Dah kalau pelajar 300 orang, berapa ribu dapat duit. Guru dia kata, "Bagus aku ni." Rupanya dia memang di tempat dia tu dah blacklist lah. Dia mari orang kita tak tahu dah. Rupanya mak ayah lah kena keluar duit dah. Yang mengajar hari-hari guru di sekolah dia. Cuma orang tu bagi sedikit tip-tip lah. Tapi akhirnya mereka terlupa bahawasanya guru tu segala-galanya. Dan guru yang pertama mak ayah kita lah, dia mengajar kita. Yang ke-11, yang ke-14, teknologi dan informasi semakin canggih tetapi fitnah dan keaiban, aib mengaib semakin banyak dan sangat berleluasa. Dah keluar sekarang ni katanya video lucah, gambar ustaz keluar video lucah, dia boleh ubah-ubah. Sangat bahaya. Dan ramai ini men-sendkan, forwardkan benda-benda yang kadang-kadang menyentuh hati kawan-kawan. Ini teknologi senang dah, canggih, tetapi fitnah pula banyak. Kadang-kadang macam-macam dia makan, bertunjuk makanan dia makan. Kawan ni tak ada makanan lama, dia lapar, cilakap tu dia tak boleh buat makan, tunjuk saja. Gotong royong, menggoda bosur, ambil gambar. Padahal dia megang seminit lepas tu orang lain lah ngode. Ini teknologi kita ni bila salah gunakan, dia akan bawa kepada benda-benda aib lah. Dan semakin banyak benda ni sebar. Dan yang kita takut ialah jarum-jarum Yahudi. Mereka menyamar macam orang Islam, dia kelirukan kita orang Islam. Dan yang terakhir orang-orang yang biasa ataupun orang yang rendah ilmu ni banyak berbicara, tetapi orang-orang yang tinggi ilmunya banyak yang berdiam diri dan tak bercakap. Sebab dia pening, fana dengan keadaan dunia yang berbagai-bagai. Satu kadang-kadang ada satu profesor, dia tengok ekonomi kita ni macam-macam. Contoh tabung haji, sebenarnya nak menolong orang susah. Apa simpan tabung haji nak tolong orang susah, supaya senang boleh gaji. Tapi sekarang
Jadi macam-macam dah tak buat haji. Kena pula zaman sekarang lagi mahal. Nak ikut umrah apa ribu lah. Kena kurang pula 4 hari. Ada kuarantin 4 hari. Macam mana? Tapi itu semua benda-benda yang menguji kita dah, supaya kita renung-renungkan benda-benda yang berlaku ni sebagai satu ujian yang diuji oleh Allah untuk kita hadapi sebelum menghadapi ujian yang lebih dahsyat bila pada hari kiamat nanti, tuan-tuan. Yang penuh dengan berbagai-bagai cabaran dan juga hukuman yang tidak boleh kita balik semula dah. Banyak kali dah saya ulang-ulang dalam Tanbihul Ghafilin, kisah orang-orang kubur sana. Mereka memang nak balik ke dunia ni kerana 3 perkara, tapi mereka memang tak boleh balik dah. Maka kita yang masih ada di dunia ni, mari sama-sama kita mengambil iktibar 3 perkara ni. Apa dia? Orang kubur nak balik sangat. Yang pertama, bila malaikat tanyalah, hendak sembahyang jemaah, tapi tak dapat dah mati. Maka kita yang masih hidup ni, mari sama-sama walaupun renggak semeter pun. Bayangkan masjid yang kena kunci tu, terus tak ada orang. Tok Bilal je panggil, hayya 'alas salah. Lepas tu dia hujung as-salah fi buyutikum. Pening lah. Ada pula tambah pula pening lah kita. Ini sembahyang jemaah. Orang warga kubur sana nak balik ke dunia balik, tapi dah tak boleh, dah mati. Jadi kita yang masih hidup ni, mari sama-sama kita usahakan supaya dapat sembahyang berjemaah sepanjang masa. Apa tak lagi kalau tuan-tuan yang dah bersara dah, fokuskan kepada sembahyang berjemaah dan juga yang lain. Yang kedua, orang yang sudah meninggal nak balik, sebab apa? Dia rasa galak kerana tak boleh baca Quran. Jadi kita cuba sedaya upaya baca Quran. Datuk Seri Tuan Ibrahim, dia kata memang kita hari ni banyak diuji oleh telefon. Cuba kita buka telefon, baca Quran dulu. Baru buka Facebook ke WhatsApp. Tapi mana ada gitu, bapak susahnya. Kena buka, baca semuka dulu. Sebab Quran ni syafi'an li ashabi, dia menjadi syafaat penolong. Dan yang ketiga, malaikat tanya orang yang kubur, Nabi beritahu kita ialah duduk di majlis-majlis ilmu. Ini lah tuan-tuan, amanat pesanan orang-orang yang dah meninggal. Rupanya 3 perkara ni besar sangat. Maka sama-sama kita berusaha istiqamah supaya 3 benda ni kita makmurkan, supaya kita menjadi golongan yang dikatakan baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, negara jadi baik dan mendapat keampunan. Dan juga yang diseru oleh Allah Ta'ala dalam surah Wal Fajri, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala seru kita kerana kita mengikut jalan yang ditunjukkan. Bila ikut jalan yang ditunjukkan, Allah Ta'ala redha kita sehingga dia menyeru kita golongan yang mutmainnah, insya-Allah. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada kali ini di Masjid Al-Mu'min, Kampung Tanah Putih, Pekan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, selamat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.